Okay, daripada magnetic behavior of the electron yang dalam atom tadi, kita boleh classify beberapa jenis magnetic material kepada tiga jenis bahan, iaitu diamagnetic, paramagnetic dengan ferromagnetic. Okay, tiga jenis bahan. So first, diamagnetic ni adalah material yang mempunyai little influence pada magnetic field, iaitu bila kita mengenakan external magnetic field kepadanya, dia tidak begitu dia tidak begitu dipengaruhi oleh medan magnet yang dikenakan daripada luar, iaitu external magnetic field, iaitu pada external magnetic field tidak begitu mempengaruhi dia punya magnetic magnetic moment. Okay, magnetic moment. So magnetic moment ni dia tadi kita kata dia align. Okay, kita kata lukis banyak magnetic dipole moment di mana dia akan align kepada external magnetic field. Tetapi untuk case diamagnetic, walaupun anda letak dia di dalam medan magnet eksternal, okay, dia punya moment masih tidak akan align. Moment tidak akan align, so dia punya net moment dia masih sama dengan kosong. Okay, masih sama dengan kosong. Untuk paramagnetic material, dia akan align mengikut dia punya medan. Okay, dan dia akan slightly magnetic bila di apply, disebabkan oleh dia akan align. So dia akan align macam ni, mungkin dalam dia punya bahan. Okay, tetapi dia tidak align dengan begitu baik dan menunjukkan ada sifat magnetic. Okay, so dia akan sort of like tunjuk ke arah B external, tetapi bukan secara sempurna. So ketiganya ialah ferromagnetic. Dia akan exhibit a very strong magnetic property. Okay, even in the absence of external applied field, dia sudah align. Okay, dia sudah align. So kebanyakannya dia sudah align secara cantiknya. Okay, walaupun tak ada external field, dia pun sudah align. So ini mungkin dalam cerita lain dia adalah satu magnet, benda yang magnet. Okay, dia adalah sesuatu bahan yang magnetic, so macam magnet. Okay, so summary of the magnetic material anda boleh baca melalui gambar jadual ni. Okay, anda boleh summarize jadual ni. So you study yourself. So ferromagnetic ini dia ada sedikit special, di mana bila kita magnetize dia akan jadi magnetized. Okay, bila kita apply external magnetic field, dia akan demagnetize. Okay, some material dia akan kekal dimagnetkan, iaitu dia punya magnetic moment sudah di-align. Tetapi some of the material anda boleh demagnetize dia. Okay, so let's look at example of kita punya magnetic moment. So let's say kita ada 4 moment, okay, dalam satu bahan. So bila kita apply B external, okay, dia akan follow arah B external tersebut. So what we do is, kalau kita reverse, kita nak tukar arah moment ni, kita kena tukar arah B external. So what we do is, kita terbalikkan B external punya arah. Okay, untuk pesongkan kita punya moment ni supaya dia akan mengikut B external yang baru. Okay, so keupayaan
untuk dia berbuat demikian adalah dinamakan sebagai hysteresis. Okay, dia mempunyai sifat hysteresis. Hysteresis adalah satu nama di mana bila kita suruh dia tukar arah ataupun tiba-tiba suruh dia buat benda yang bertentangan, dia ada resistance sikit untuk berbuat demikian. Tapi akhirnya dia akan buat juga. Tapi dia akan resistant untuk satu keadaan yang tertentu sebelum dia start berubah. So itu dinamakan sebagai hysteresis. So hysteresis loop ni iaitu disebabkan oleh loop yang dibuat daripada ni. Okay, cikgu cuba lorekkan saja. Ini loop ni adalah dinamakan sebagai hysteresis loop. Okay, so apa maksud loop ni? Cuba kita tengok sebelum kita understand apa itu wide hysteresis dengan narrow hysteresis. Okay, so first kita bermula pada titik node 0. Okay, so ini adalah medan P. Okay, ini adalah H. Okay, P adalah H adalah medan magnetic field. B adalah magnetic field intensity ataupun density. Okay, B. H magnetic field saja. Okay, so kita cuba lihat apakah beza ni. Okay, B sama dengan mu H. Okay, H adalah magnetic field, B adalah magnetic field intensity ataupun dalam bahan. H bukan dalam bahan. Okay, so H di sini adalah H di apply external sini adalah magnetic field external. Actually dia pun B juga, tetapi mereka cuba bezakan B ini dengan B itu. Sebenarnya ini adalah medan magnet yang external. So ini adalah B ini di dalam, dan kita letak satu B di luar. So ini sebenarnya B di luar, B luar external. Okay, so ini sebenarnya B luar. Okay, bukan H actually. Okay, so H is cikgu pernah kata dia adalah mathematical presentation sahaja, dia tak wujudnya. So kita start dari sini, kita punya bahan B dalam baca ini lebih senang, ini B luar. So kita increase B luar. Okay, so B dalam bahan pun akan naik. So B luar akan naik juga. Okay, we're increasing. Okay, dia akan increase. Ini pun increase ke atas. Okay, increase lagi. Sini increase lagi. Increase naik ke atas. Tengok dia, bila dia external ni keep on increasing, dia sudah saturate, di mana dia mengalami satu keadaan mendata. Okay, dia mendata, dia tak boleh naik lagi macam linear. So kalau linear sini naik, ini pun naik, di dalam pun naik. So kita nampak satu linear. Kalau kita nampak satu linear, dia adalah bentuk satu perisan macam tu. So dia tak linear, dia akan berhenti at some point P, berhenti di point P, di mana apabila kita external field ni naik lagi, dia tak akan naik lagi, dia akan sentiasa mendata. So B sudah max di dalam bahan tersebut. Okay, walaupun you increase B external, dia tak akan lagi increase. So dia mengalami magnetic saturation. Semua dipole moment dia sudah align.
dia tak boleh nak buat apa lagi. Okay, so what you do next is you return daripada sini point P ini, anda cuba demagnetize dia. So you go back, okay, go back. Tapi masalahnya, isunya ialah dia bila sampai ke sini, dia tak akan ikut balik yang asal ni turun ke 0. Okay, ini maksudnya hysteresis. Dia akan resistant dengan apa yang berlaku. So dia akan ikut jalan dia sendiri. Okay, so bila you reduce external magnetic field, dia pun kurang, tapi dia kurang dengan sangat lambat berbanding dengan masa dia demagnetize. So dia turun lagi sampai ke sini. Okay, dia masih lagi tinggi sampai ketika yang menariknya kita sampai 0 external magnetic field, dia ada satu nilai dekat sini. Okay, ini dinamakan sebagai residue flux density. Dia ada residue, ada baki. Dia demagnetize. Dia mempunyai magnet pada tahap sesuatu ni B. Okay, dia ada tahap sini, residue sini. So walaupun B external sudah tiada, maka dia masih lagi mempunyai satu level magnet dekat situ. So ini dinamakan sebagai bahan yang mempunyai sifat magnet, iaitu ferromagnetic. Okay, so tidak happy, we are not happy, kita mau turunkan ini balik, kita kena apply H on the opposite direction. So pergilah lagi sampai sini, so dia akan turun sampai sini. Okay, at some point kita punya value untuk P external negatif ni kena negatif sampai tahap ini, baru dia jadi kosong. Okay, dia jadi kosong. So ini dinamakan sebagai cohesive field intensity. Ini adalah nilai P external yang diperlukan untuk kita demagnetize bahan tersebut sampai dia di dalam bahan tersebut internal tak ada value. Okay, tak happy lagi, kita turunkan, tengok berapa lama dia akan demagnetize. So dia akan jatuh lagi. So pergi lagi, jatuh at some point sampai ke Q point, dia saturate on the other direction. Okay, dia saturate on the other direction. Nak turun lagi tak boleh lah, dia sudah max B internal. Okay, so normally this value ini okay, akan sama dengan value ini di sebelah kanan. Okay, this value will be the same as this value. Okay, so nak buat balik lagi, reverse the magnetic field sekarang, pergi balik ke sana. So dia akan turun lagi sampai ke sini, ada lagi walaupun B external sudah kosong, dia ada lagi B internal, dan dia akan buat lagi ini. So ini dinamakan sebagai hysteresis loop. So ini hysteresis loop ini mempunyai dua keadaan, di mana satu adalah white hysteresis, di mana anda akan mempunyai graf macam ini. Okay, dia akan ini adalah jenis yang sangat wide, so dia sangat lebar. So bila kita ada keadaan hysteresis loop yang wide, bahan tersebut adalah sangat ferromagnetic, iaitu dia mempunyai satu bahan yang sangat susah nak dinyah magnet. Bayangkan B external, selepas kita sudah magnetize dia, kita turun balik ke sini kosong, ada value this high, this value. Okay, masih lagi so high. Untuk hysteresis loop yang narrow, okay, di mana macam atas tadi, dia macam ni saja. Okay, so bila B external ini dari sini turun ke 0, dia hanya ada sedikit sahaja.
berbanding dengan kalau cikgu boleh lukis hard hysteresis. Okay, so biru ini adalah hard ferromagnetic, white hysteresis loop, dan yang hitam ini adalah narrow. Okay, so ini dinamakan hysteresis loop. Okay. Okay, so kemudiannya kita pergi ke magnetic boundary condition. Ini adalah keadaan sama dengan electrostatic, di mana kita juga ada boundary condition. So kalau anda masih ingat lagi, boundary condition ini adalah bila berlakunya ada perantaraan di antara dua material, okay, dua bahan, di mana kita nak mengkaji sama ada bahan tersebut akan mempengaruhi keadaan ataupun arah medan magnet apabila dia melalui perantaraan dari satu bahan ke satu bahan yang satu lagi. Okay, so kita nak tengok apakah berlaku kepada medan magnet tersebut apabila dia melalui bahan tersebut. Okay, adakah dia masih mempunyai arah yang sama ataupun tidak. Okay, ini sama konsep dengan bab electrostatic, di mana dia pun ada boundary condition. Okay, so untuk boundary condition untuk magnetostatic, dia juga menggunakan persamaan yang telah dibelajar dalam bab ini, iaitu kita menggunakan Gauss law untuk magnetostatic, iaitu kamera tertutup. Okay, kamera tertutup permukaan ds surface, okay, adalah sama dengan kosong. So kita tahu bahawa kalau ada satu permukaan tertutup, contohnya satu bongkah kubus, cube, bila ada magnetic field melaluinya, so net dia, okay, adalah sama dengan kosong, kerana kemasukan ke dalam permukaan di bawah ni oleh medan magnet ini akan ditolak dengan pengeluaran di atas permukaan. So hasil tambahnya sama dengan kosong. So untuk yang keduanya ialah Ampere's law. Ampere's law, kita tahu bahawa bila kita ada medan, bila kita ada arus, okay, ada satu arus mengalir ke atas, so kita akan menghasilkan satu medan. So medan, okay, so medan ini adalah tangent di atas bulatan Ampere path. So ini adalah Ampere path. Okay, so always remember, titik di atas Ampere path tersebut, medan B adalah tangent ke atas bulatan titik di atas bulatan tersebut. So bila kita tahu bahawa ataupun kita kamirkan semua B ataupun H sekeliling kita punya path perjalanan ni, okay, ini adalah kita punya path, okay, ini adalah kita punya jumlah luas permukaan. Okay, so untuk Ampere's law, bila kita kamirkan B ataupun H di sekeliling ataupun di semua titik di atas path Amperian path kita, maka kita tahu bahawa di dalam adalah kita punya arus enclosed. So okay, kita guna dua law ni untuk mengkaji magnetic boundary condition. Okay, so kajian kita bermula dengan dua bahan ni, so iaitu bahan pertama dengan bahan kedua. So magnetic field ni adalah datang dari bahan kedua. So ini adalah yang pertama, ini adalah kita punya medan magnet yang sampai ke permukaan kita. Okay, so bahagian B ini, B2 tangent, tak jelas. Okay, B2 tangent adalah dia punya komponen vektor dia. Then we have B2 normal tangent
Okay, adalah dia punya komponen normalnya. Sama untuk pengeluaran di sebelah bahan satu. Okay, yang merah itu adalah pengeluarannya. So yang hijau ni adalah dia punya komponen vektor yang dibuka. Okay, so ini adalah tangent, ini adalah normal. Okay, so menggunakan satu silinder ataupun pillbox silinder. Okay, silinder. Okay, so kita cuba kaji menggunakan persamaan di atas. Okay, so satu perkara lagi yang perlu kena pasti adalah bahannya mu1. Okay, atau bahannya mu2. So di sini kita guna mu sebab permeability untuk magnet. Okay, untuk electrostatic mesti ingat kita pakai epsilon untuk permittivity. Okay, so kita buat menggunakan Gauss law. Okay, Gauss law for magnetostatic jangan confuse Gauss law untuk electrostatic So Gauss law untuk magnetostatic. So kita kena mengenal pasti persamaan yang digunakan, iaitu persamaan dia ialah B gambaran surface tertutup B dot ds sama dengan kosong. Okay, so untuk pillbox, okay, pillbox kita punya silinder ada berapa permukaan? Kita ada top, kita ada bottom, kita ada side. Okay, untuk memudahkan pengiraan, so di sini kita nyatakan bahawa dia punya H ni menghampiri kosong, iaitu ketinggian silinder kita pergi ke arah kosong, supaya kita tak perlu buat pengiraan kepada side ini. Okay, dia adalah sebab untuk menyenangkan pengiraan, dan juga didapati bahawa side ini dia contribution is very low. So kita tak begitu mengambil kira side, so kita hanya ada top dengan bottom saja. So sebenarnya sini adalah top, ada bottom, ada lagi sebenarnya satu adalah side. Okay, so side goes to 0, so kita tinggal top dengan bottom. Okay, so top dengan bottom ni bila ditulis ni, telur ni sudah hilang sebab telur ni adalah sama dengan 3 gambaran. Okay, side, top dengan bottom. So bila tulisan dari gambaran tertutup ni pergi ke setiap permukaan yang individu, kita tak letak telur di setiap gambaran tersebut. Okay, so kita gambarkan top dengan bottom. So top adalah b.ds. Okay, so top adalah b.ds. Apa yang keluar daripada top adalah b1 normal. Apa yang masuk ke dalam bottom ni adalah b2 normal. Okay, arahnya ialah arah dari 2 ke 1. Okay, arahnya ialah arah 2 ke 1. Okay, ini adalah untuk bahagian B. Macam mana pula dengan ds? So ds adalah ds, ds adalah ds. Okay, so satu adalah masuk ke dalam arah permukaan atas, top, dia punya normal of the surface, ataupun arah untuk surface tersebut. So setiap ds ni, ingat ds ni dia sentiasa permukaan dia ada arah. Okay, so permukaan ds sentiasa ada arahnya. Okay, arah ini adalah mengikut dia punya bongkar. So for example, dia tidak mengikut arah medan magnet dia selalu ikut dia sendiri. So atas dia tunjuk ke sini, sebelah sini dia tunjuk ke sini, sebelah depan dia tunjuk ke sini. Kalau ini adalah x, ini adalah negatif x. Kalau ini adalah z, ini bawahnya adalah negatif z. So sana adalah, sini adalah y, ini adalah
negatif, sepatutnya tak boleh sini y, sorry, ini adalah x, sini negatif x. Okay, so sini kalau ialah y, sini adalah negatif y. Okay, so in this case kita ada dua permukaan. So yang permukaan atas adalah tunjuk ke atas, so we have positive n dari 2 ke 1. So permukaan bawahnya, okay, adalah tunjuk ke bawah, negatif n, okay, 2 1. Okay, that's why you get a negative di sini. Okay, so kita tahu bahawa ds ini menghasilkan luas sahaja. Okay, so we don't know what is the luas, so kita anggap dia sebagai satu luas yang kecil, delta s. So you get delta s ini, you get delta s ini. Bila habis calculate, delta s ini dimasukkan oleh dua belah persamaan. Okay, you tinggal b1 normal sama dengan b2 normal. Okay, untuk case nak h, dia letak mu1 dengan mu2. So apa yang boleh kita tahu daripada benda ini adalah bahawa komponen untuk normal komponen untuk magnetic field adalah terus melalui bahan tersebut tanpa mengalami apa-apa berlaku. Okay, untuk bahan tersebut. Okay, untuk bahan ni. Okay, untuk bahan ini. So bahan ini, bila magnetic field, kalau contohnya magnetic field datang, dia akan tembus di sini. Okay, kawasan perantaraan tersebut dia punya normal naik dengan normal keluar is going to be the same. Okay, it's going to be the same. So itu dia punya conclusion daripada first part. So we know, kita sudah tahu this part dengan this part dia punya behavior. So next kita kena tahu apa berlaku kepada tangent pula. Tangent dengan tangent ini. Okay, what happens to the tangent? Okay, kedua-duanya kena tahu supaya kita tahu behavior of the sum of the vector. Okay, so untuk mendapatkan tangent punya pengetahuan dari segi tangent, kita kena guna yang law yang second, iaitu kita guna Ampere law. So kita Ampere law selalu ini. Okay, so anda selalu kena lukis ini supaya boleh faham apa yang berlaku. Okay, di sini Gauss law is always, gambarnya ialah kita punya bongkar dan medan magnet melaluinya. Okay, so net is equal to 0. Senang kita ingat macam itu. Ampere's law selalu ada wire, ada arus, ada medan magnet. Okay, so equals to I enclosed. Ini adalah I enclosed. Okay, I enclosed. So buat satu lita Ampere's path. So Ampere's path. So ini adalah kita punya Ampere's path. Ini adalah kita punya arus. Okay, so arus adalah mengalir ke dalam kita punya kertas. Dia adalah bentuk pangkah mengalir ke dalam kita punya kertas. Dan kita buat satu Ampere path di sekeliling arus tersebut. Okay, so kita kena kameran tertutup H dot dl sama dengan I enclosed. Okay, so I enclosed adalah arus. Kameran H.dl adalah kita punya Ampere path punya panjang. Okay, so H adalah H di atas kita punya Ampere's path. Okay, so how to solve? So kita ada 4 sisi.
sisi dia. Sisi ada 4. So dia punya path, perjalanan dia adalah pergi dari A ke B ke C ke D ke balik ke A. Okay, so balik ke A, pusing balik ke A. Okay, so kita ada 4 sisi. So okay, so ada 4 sisi A, B, C, D. Tapi 4 sisi. So ada 4 kamera. So aspect H plus H sisi A, B, B, C, C, D, D, A. Okay, so ini semua adalah memberikan kita punya panjang. So AB kamera DL, 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 DL. So ini memberikan panjang kita kepada, untuk AB panjang dia adalah dapat terus ni BC, B ke C ada setengah atas setengah bawah. So panjang dia ada setengah H bagi 2. So di dalam sini ada 2 komponen, iaitu setengah H plus setengah H. Okay, so CD pergi balik dengan arah berpertentangan dengan AB. So dia adalah negatif. So panjangnya adalah omega W again. So untuk D ke A turun dari bawah ke atas bertentangan dengan BC. So we expect negatif. So dia ada 2 bahagian, iaitu satu bahagian dekat bahan atas, satu bahagian dekat bahan bawah. So we expect ada omega H bahagi 2 tolak omega H bahagi 2 untuk panjang. Okay, itu untuk DL punya part. H punya part, apakah H punya part? So H punya part di sini. Okay, so H punya part untuk A ke B. A ke B adalah H1 tangent. So H1 tangent senang. Turun ke bawah BC. BC adalah H1 normal. So we have H1 normal. Turun ke bawah H2 normal. H2 normal. Okay, so balik C ke D. C ke D adalah bahan bawah H2 tangent. So is this one H2 tangent. Naik atas, cuba normal lagi, H2 normal. Naik sampai atas, H1 normal. Okay, so bila anda ringkaskan bahagian atas ni, okay, so you get back actually the same thing as apa yang berlaku dekat bawah ni. So this is sebiji. Okay, supaya anda nampak jelas. Sebiji ini. Okay, so we have to. Ini adalah A, B, B, C, C, D, D, A. Okay, so bila ringkaskan anda dapat benda same thing like this. Okay, dia seperti atas sama. So sama dengan K kali dengan omega W. Apa omega W tadi? Omega W adalah kita punya panjang ni, this one. Okay, so omega W adalah kita punya surface. Ini adalah kita punya panjang. Ini adalah kita punya current, magnetic field. Okay, magnetic field. So ini adalah kita punya omega W. Apa K? So kalau anda sudah lupa K, ini adalah telah kita belajar sebelum ni. K adalah kita punya surface.
current. Okay, surface current density yang kita jumpa dalam bab-bab sebelum ni. Okay, surface current density. Sila buat ulang kaji balik kita punya surface current density apa itu K. So anda boleh nampak balik K. Okay, so dia sama dengan K. So this K bila dikalikan dengan dia punya panjang, iaitu omega W, kita akan sama dengan I enclosed. Okay, that's why dia balik kepada kita punya I enclosed dekat sini. Okay, so ringkaskan. So case yang sama dengan tadi, bila kita menganggap assume that delta H menghampiri kosong untuk memudahkan pengiraan. Okay, so this one hilang kepercayaannya. So maka persamaan dirumuskan jadi satu tangent tolak dua tangent sama dengan K. Okay, so satu tangent tolak dua tangent sama dengan K. So maksudnya di sini adalah apabila kita punya luas permukaan ataupun kita punya permukaan, ini adalah permukaan kita, pengantaraan di antara dua bahan. Okay, yang hijau, yang biru ini adalah permukaan di antara dua permukaan, bahan merah dengan bahan hijau. Okay, ataupun atas tadi adalah mu 1, mu 2. Ini adalah mu 2, ini adalah mu 1. Okay, so yang biru ini adalah perantaraan. H1 akan sama dengan H1 tangent bila tolak dengan H2 tangent akan sama dengan kosong apabila K sama dengan kosong adalah bila kita punya medium is not a conductor, iaitu kita punya bahan mu1 dan mu2 bukan konduktor dan dia tidak mempunyai arus. Okay, medium is not conductor, tiada arus. So bila tiada arus, dia ada surface current density, K pun tiada. Bila K tiada, K sama dengan kosong. So bila itu berlaku, barulah H1T sama dengan H2T. Sekiranya bahan tersebut adalah konduktor, sekiranya bahan tersebut adalah konduktor dan membawa arus I, maka K tidak sama dengan kosong. So bila K tak sama dengan kosong, kita punya persamaan ini tak boleh angkat jadi kosong, dia dapat K. So bila itu berlaku, H1 tangent dengan H2 tangent adalah tidak sama. Okay, so maksudnya ialah bila magnetic field mempunyai komponen lalu dalam arah ni, bahagian sini okay, adalah tidak sama, atas tak sama dengan bawah sekiranya K tidak sama dengan kosong. Okay, atas dengan bawah adalah sama bila kita punya bahan bukan konduktor dan tidak membawa arus. So bila K sama dengan kosong, maka atas tangent sama dengan bawah. Okay, so basically to summarize dia ialah tangent komponen untuk dua bahan ni dia tidak sama sekiranya bahan tersebut adalah konduktor dan membawa arus. Okay, kalau mereka bukan membawa arus, mereka bukan sesuatu yang membawa arus, dia akan ada sama. Okay. So exercise number 2, apa dia nak? Okay,
A conducting triangular loop as shown in figure mempunyai arus 5 ampere. Okay, calculate the total force. So ini adalah force. Okay, so ini adalah yang sebelum ni. Cuba anda buat. Saya rasa dia adalah ringkas. So cuba anda buat latihan ni. So untuk menghayati bahagian boundary condition ni, kita tengok satu example supaya anda boleh faham. So diberi dua bahan dengan permeability-nya ialah 4 mu, okay, Henry per meter. 4 mu Henry per meter untuk region Z lebih daripada kosong. So ini adalah region Z sama dengan kosong. So atas adalah 4. Untuk bawah less than 0 is region 2, which is 7. Okay. So there is a surface current density K. So dia beri kita bahawa kita surface current density K ni memberi kita apa maksudnya. Cikgu sudah terangkan tadi bahawa bila K wujud, maksudnya kita punya permukaan di sini ada arus. Okay, so benda ini adalah bukan ini adalah conductor. So dia mempunyai arus. Okay, so mempunyai arus. So itu sudah memberi tahu kita bahawa kita punya gain sudah berubah, iaitu kita ada dua keadaan. Kalau cikgu tunjuk atas, okay, keadaan di mana K sama dengan kosong dan K bukan sama dengan kosong. Okay, so anda ulang kaji this part. So dia sudah tak boleh sama dengan kita punya tangent component. So anda boleh buat satu table. Ini untuk tangent, ini untuk normal. Okay, ini untuk bahan 1, okay, atas, bahan 2 bawah. Okay, so normal selalunya adalah sama, as, same. Walau apa berlaku, same. Okay, tangent adalah sama sekiranya K sama dengan kosong. Untuk juga untuk ni sama dengan sama sekiranya K sama dengan kosong. Sekiranya tidak sama, then we have to take into account K. Okay, itu adalah table ni. So apa yang berlaku adalah diberi B1 mempunyai field dalam bentuk ni. Okay, apakah B2? Okay, so anda kena lukis gambar rajah ini untuk memberi gambaran kepada diri sendiri bahawa anda faham apa berlaku sebenarnya. Okay, so in this case untuk tangent adalah tidak sama. So T adalah tidak sama sebab ada K tak sama dengan kosong. So tak sama. Untuk K tak sama dengan kosong. Right? So first kita tentukan this part dulu, N, sebab dia adalah sama. So should be easy. Okay, so B, better cikgu lukis macam ini. Kalau tak anda rasa macam very clutter. Okay, 3 komponen X, Y, Z saja cikgu buat macam ni supaya anda boleh nampak X, Y, Z. Okay, so kita nak normal untuk B1. Normal ni ialah hanya satu saja komponen. Normal adalah Z always. So dapat Z. Okay, jangan fikir panjang-panjang. Okay, so B1 normal adalah sama dengan ni 1 kali 10 negatif 3. Yang nampak ni adalah sebab soalan beritahu kita atau bagi kita mili. Okay, so mili kena masukkan 10 exponential 10 negatif 3. Okay, so di situ kita tahu bahawa normal adalah sama, atas dengan bawah adalah sama. So straight away kita sudah dapat normal untuk B2 juga. Okay, B2 punya normal sudah settle. So now we look at the tangent component. We know that tangent component cannot be the same anymore. So first kita dapatkan tangent component untuk B1. So B1 punya tangent component
Okay, B1 dia punya tangent component sekarang. Okay, just now is B1 punya normal component. So B1 punya tangent component adalah, again, cikgu buat macam ini supaya anda nampak. Otherwise anda fikir apa persamaan ini. So X, Y, Z koordinat sahaja. Okay, so ini sudah tahu ini adalah normal. So the rest is tangent lah. Tak ada lain lagi. Jangan fikir lain lagi. Okay, so ini adalah kita punya tangent. Okay, so kita dapat tangent untuk bahagian satu, bahan satu. Okay, so H ini dapatkan daripada B, kita bahagi dengan mu. Okay, so you get the answer in H form. Tadi adalah B, tukar ke H. Okay, kenapa tukar ke H? Sebab kita punya boundary condition tadi adalah dalam bentuk H, di mana masa itu baru kita boleh kaitkan dengan K. Okay, so H2 tangent hanya sama dengan H1 tangent sekiranya kita tahu dia punya arus ataupun kita punya surface current density dekat situ. Okay, so tolak lah. Tolak dari atas bawah. So ini bawah turun ke sini. Tolak dengan ini adalah kita punya K. Okay, arahnya adalah Z. So tolak ke dalam X, Y, tolak Z ke dalam. What do you get? What do you get? So you kena selesaikan this part dulu. This part dia adalah cross product. Ada X cross dengan Z, you get Y. Okay, you get Y. So Y baru boleh you tolak ke this part. So you get 670 dekat sini. Okay, so you get the answer untuk H2 tangent. Okay, you dapat H2 tangent. So bila dapat H2 tangent ni, kita sudah dapat pergi ke atas. Kita sudah dapat ini. Ini adalah sama dengan ini. Okay, so kita sudah dapat H2 tangent. Okay, kita sudah dapat ni. Sorry. H2 tangent is here. H2 tangent. Okay, kita sudah dapat this. Kita sudah dapat ini dari atas. Kita tadi baru habiskan dapat H2 tangent dari sini. Tapi sini adalah dalam B. Okay, so H will need to berkahwin dengan mu ni untuk dapat balik B2 tangent. Okay, B2 tangent. So dari B sini bercerai dengan permeability, dapat H1 tangent, pergi ke sini dapat H2 tangent, berkahwin dengan permeability nombor 2 untuk dapatkan B2 tangent. See the circle. Okay, so kali dengan mu2. Okay, so ini adalah mu2. Okay, so jawapan bawa turun ke sini. So you get the X and Y. So ini adalah tangent untuk B2 tangent. Okay, congratulations. Oleh yang demikian, B2 ni, B2 is always tangent plus normal. So you have to plug tangent plus normal. Normal sudah kita dapat tadi, senang, tak berubah. Okay, so yang atas ni, okay, yang atas ni, bawah turun, tambah masuk. Okay, so you get the final answer. So itu untuk memahami boundary condition untuk last part of magnetostatic. Okay.